Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khususnya surau Al-Falah Bandar Tasik Kusuma, dan kuliah online pada malam ini pun memang khusus untuk surah Al-Falah, kerana dah lama kita tak menjalankan majlis tazkirah ataupun bacaan kitab, kuliah berkitab ini. Jadi pada malam ini saya mulakan menyambung pengajian berkitab kita ini, ya, seperti mana kita tahu dalam kitab Mustika Hadis. Mustika Hadis, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-44, ya, daripada tajuk yang berkaitan dengan beriman kepada adanya malaikat. Jadi dalam bab rukun iman. Jadi kita sampai tajuk bab beriman kepada adanya malaikat. Jadi salah satu daripada rukun iman yang 6. Jadi pada malam ini kita nak bincangkan tentang hadis ke-44 dalam kitab Mustika Hadis ini, yang berkaitan dengan beriman dengan adanya malaikat. Baik, seperti mana kita tahu bahawa iman ini merupakan satu benda yang dituntut, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam pengajian beragama pun maksudnya yang pertama sekali disebut tentang iman, ya, kemudian lepas tu amal, lepas tu baru kita katakan akhlak, ya. Ada yang menyebut juga tauhid, ya, lepas tu fiqh, lepas tu berkaitan dengan tasawuf, ya. Jadi itulah kaedah-kaedah dia. Jadi kita sampai kepada peringkat yang dikatakan bab tauhid lah, iaitu percaya kepada beriman, ya, beriman kepada adanya malaikat. Baik, hadis yang ke-44 yang akan kita bacakan pada malam ini, iaitu hadis yang berbunyi, an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a li akhihi bi dhahri ghaib qala al mala'ul muakkalu bih amin walaka bimis. Maksud hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdoa bagi saudara Islamnya dengan tidak setahu saudaranya yang tersebut, berkatalah malaikat yang ditugaskan untuk itu, amin, dan engkau pula akan beroleh seperti itu juga. Itu maksud hadis itu, atau pahaman kita, iaitu doa, dalam bab doa. Tapi perbicaraan kita tentang percaya kepada malaikat. Jadi dalam bab doa ni, kalau kita berdoa kepada saudara kita, dia kata tanpa pengetahuan saudara kita, jadi maka malaikat akan mengaminkan doa kita itu, ya. Dan aminnya malaikat tentang doa kita itu, bukan pahala itu hanya didapat oleh orang yang kita doakan itu saja, bahkan juga akan diperoleh oleh kita juga, seperti yang disebut walaka bimis. Jadi bagi kita pun akan dapat macam mana yang kita doakan itu. Kerana apa? Kerana keikhlasan hati kita mendoakan itu. Atas keikhlasan hati kita tu mendoakan saudara kita itu, itulah bahagian yang kita dapat. Baik, dalam perbicaraan kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan percaya kepada malaikat. Bila sebut percaya kepada malaikat, di sini ada peranan malaikat dalam doa yang kita bacakan tadi, iaitu malaikat mendoakan kita, mendoakan doa yang kita bacakan ini. Maka di sini kita nampak bahawa malaikat ni ada tugas yang khusus, iaitu tugas malaikat yang khusus yang disebut dalam hadis ini, iaitu mendoakan, mengaminkan. Bukan mendoakan, mengaminkan doa. Ada juga yang malaikat yang berdoa, yang berdoa saja. Itu ibadat para malaikat lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita juga kalau kita berdoa, kita beribadat juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu doa itu dituntut supaya kita berdoa, ya, sehingga dikatakan kalau kita ni tak berdoa lah, kita katakan, ya,
bukan kita ni pergulungan orang yang kita katakan yang mendapat kebahagiaan. Kita tak akan mendapat merasai kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Kenapa? Kerana kita ni orang yang tidak suka berdoa untuk diri kita dan juga kaum muslimin semuanya. Ya, maka itu para ulama menukilkan di sana, apabila lepas kita solat maka kita diminta berdoa, ya, doa untuk diri kita dan khususnya doa untuk kaum muslimin, ya, sekalian, ya, semua kaum muslimin. Ini tuntutan yang dibuat oleh para ulama lah, ya, yang dah disusun dalam selepas kita solat maka kita kena nak berdoa. Baik. Perbincangan kita tentang malaikat ini, maka saya baca dalam petikan kitab Mustikah Hadis ini menghuraikan tentang ini yang disebut doa dari seorang Islam kepada seorang Islamnya yang lain dengan harapan semoga ia beroleh kebaikan. Jadi kita doa kepada orang tu untuk dia dapat kebaikan, ya, atau terselamat dari bala bencana, ya, ataupun kita doakan dia untuk dia selamat daripada bencana. Contoh macam sekarang ini COVID, kan. Mungkin ada daripada kalangan saudara kita, ada daripada kalangan sahabat kita yang kena jangkitan COVID, yang dalam keadaan kita katakan pemulihan ataupun dalam keadaan menghadapi orang kata perubatan dan sebagainya, proses perubatan dan sebagainya, maka kita doakan dia supaya bala yang terkena kepada dia itu, ya, supaya dia itu selamat. Dan ini dituntut oleh syariat. Syariat tuntut. Ya, maksudnya dari sudut syariat, dari segi sudut pelaksanaan Islam dalam kehidupan beragama oleh orang-orang Islam ini, maka dituntut kepada kita supaya mendoakan, ya, mendoakan kita katakan saudara kita. Syariat ini bukan satu ataupun dikatakan satu cara hidup lah. Itu Islam itu satu cara hidup. Maksudnya kita syariat kita, maksudnya kita kena mendoakan. Sebab doa itu juga sebagai satu ibadat. Di mana ibadat yang paling mudah, tak payah kita ambil sembahyang macam solat, tak payah kita niat dan sebagainya, ya, mudah saja itu kita doakan saja. Maka di sana sudah ada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sana disebut ud'uni fastajib lakum. Dalam Al-Quran disebut, ya, berdoalah kepadaku nescaya aku akan mustajabkan. Jadi Allah itu Maha menerima doa kita. Cuma doa kita tu nak diterima on the spot ke kita dapat, ataupun kadang-kadang ditangguhkan dulu. Adalah sebab-sebab tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehendak Allah lah, ditangguhkan dulu. Okey, kadang-kadang orang mungut juga doa lama berdoa ni, ya, tak juga dapat, kan. Kita katakan ada kadang-kadang pasangan dia berkahwin, ya, nak dapatkan anak, berdoa lah, ya, lama berdoa tapi juga tak dapat, kita katakan. Jadi adalah hikmahnya di sana, ya. Saya contoh anak saya lah, ya, kahwin tak dapat anak, duk berdoa sampai last kali dia berdoa, dia pun dah redha lah dengan doanya itu, sebab tak dapat. Pergi tanya doktor kata okey, tak ada masalah, ya, semua okey, tak ada masalah, laki-laki okey, perempuan okey, tak ada masalah, ya, tetapi tak juga dapat duk berdoa, kan. Akhirnya sampai tahun yang ke-10 baru dapat, kan. Itu mungkin Allah nak lewatkan, adalah hikmahnya, kita tak tahu. Mungkin juga Allah nak bagi kita pada hari akhirat. Mungkin doa yang kita doa itu tak dapat hari ini, tapi mungkin akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hari akhirat. Ya, kadang-kadang yang diberi pada hari akhirat itu lebih baik daripada yang ada pada hari ini, mungkin, ya, di dunia ini. Okey. Itu berkaitan dengan doa yang saya uraikan tadi, ya. Itu disebutkan dituntut oleh syarak supaya mana yang dah sama ada dengan setahu orang yang didoakan itu ataupun tidak. Ada orang dia tahu, ya, kita mendoakan, ya, macam dalam WhatsApp kadang-kadang kita keluar, saya baca WhatsApp 2-3 hari ni, ada kawan-kawan keluar WhatsApp masjid kita, kan, doa, satu doa, kan, ya, doa baik, doa itu kita dengar, kan. Jadi kita paling tidak pun kita amin lah, sebut jawab kat situ, amin, ya, dalam WhatsApp kita jawab amin, itu pun sudah menepati, ya, menepati doa yang didoakan oleh orang itu. Sebab itu malaikat dia menyebut amin, ya, malaikat sebut amin bila kita berdoa kepada kawan kita, maka sebut amin. Jadi hari ini orang kata pahala kering lah, kita kata, ya, pahala kering untuk kita dapat ni mudah hari ini, ya, dalam bab doa ni lah kita katakan, ya. Jadi kita berdoa, ada doa dalam WhatsApp doa, kadang-kadang orang doa kita,
ya, semoga ustaz sihat contohnya, kita katakan. Jadi kita berkata alhamdulillah kan, terima kasih kan, kita dah amin, kita akan sebut itu kan. Itu juga sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang kita bacakan ini tadi, ya, huraian kitab ini menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa doa yang dilakukan oleh seorang itu oleh seseorang untuk saudaranya, saudara Islamnya, dengan tidak tahu saudaranya itu, malaikat juga turut mengaminkan. Malaikat juga turut mengaminkan semoga doanya dikabulkan. Jadi aminkan doanya dikabulkan. Kadang-kadang kita berdoa ni ada yang dimakbulkan, ada yang tak dimakbulkan, kan? Dia adalah sebab-sebab yang tertentu. Tapi aminnya malaikat itu maksudnya mudah-mudahan dengan aminnya malaikat itu dikabulkan doa yang kita bacakan tadi untuk saudara kita tadi itu, ya, serta kita katakan menggembirakannya. Jadi dengan cara itu mungkin dapat menggembirakan bila doa itu dimakbul. Bukan kalau dia ada atas kesusahan, kita katakan kita doakan dia terlepas daripada kesusahan, tiba-tiba terlepas daripada kesusahan itu, maka dia rasa gembira, dia rasa gembira, bahawa ia juga akan beroleh kebaikan. Jadi kalau bagaimana orang tu rasa gembira dengan doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita juga akan dapat rasa yang macam itu, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi maksudnya akhir hadis ini disebut walaka bimisli, kamu pun akan dapat, ya, kenikmatan ataupun balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun nikmat yang beri saudara-saudara kepada yang kita doakan itu, seperti mana yang dapat, ya, paling tidak. Kerana apa? Kerana keikhlasan kita berdoa. Jadi di sini Islam tu bukan terbentuk atas kita katakan kalimah tauhid sahaja, ataupun kita dari segi iman sahaja, ya, bukan terbentuk atas dari segi amalan sahaja, ya. Ini amalan tadi tu, amalan tu doa lah, kita melakukan doa itu amalan, ya. Kemudian di sana terletak juga atas keikhlasan, itu khuluq kita, sifat kita, ya, sebab sifat orang yang ikhlas, ya, maknanya tasawuf, dari segi tasawufnya dia mempunyai akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini maksudnya dia membuat sesuatu yang baik, menunjukkan keikhlasannya hati. Jadi maka di sana terbina lah Islam tu atas diri orang itu berdasarkan kepada tauhidnya, berdasarkan kepada amalannya yang dia buat, dan juga berdasarkan kepada keikhlasannya yang dilakukan itu, kan. Okey, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bab doa ni juga, ya, dalam bab amin, perkataan amin ini, kalau kita tengok malaikat ni bukan hanya dalam hadis ini saja, banyak dalam hadis yang lain menceritakan tentang amin. Mungkin dulu pernah saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lain, ya. Cuma saya nak seulangkan bahawa perkataan amin ni mudah, ya, kemudian ianya sentiasa memberi pahala kepada kita, ya. Jadi hadis yang lain juga menyebut, ya. Jadi maksudnya ini kita percaya kepada malaikat, bahawa malaikat ini tugasnya, kalau disebut dalam bahasa kita tugaslah, ya, tugasnya iaitu tugas yang ini dalam hadis ini kita percaya kepada malaikat itu bahawa tugas dia iaitu dia mengaminkan. Mengaminkan apa? Mengaminkan kita ni yang orang Islam ini yang mendoakan saudara kita. Tapi ada dalam hadis yang lain pula yang mana malaikat juga mengaminkan dalam bab solat berjemaah. Ya, dalam bab solat berjemaah, kadang-kadang salah satu daripada fadilat solat berjemaah itu iaitu pahala mengaminkan, ya, pahala kerana kita mengaminkan imam yang membaca Fatihah dalam solat kita itu pahala yang kita dapat, fadilat yang kita dapat dalam solat berjemaah. Kalau dalam bukan solat berjemaah, kita tak dapat mengatakan amin kepada imam yang membaca Fatihah. Dalam solat berjemaah, maka kita akan dapat amin. Maka di sana dirangkulkan juga satu daripada fadilat solat berjamaah itu yang dikatakan solatul jamaah afdalu min solatil fardi sab'ina wa 20 darajah itu, ya, bahawa 27 lebih derajat daripada semayang seorang diri itu. Satu daripadanya ialah kerana dapat kita mengaminkan, ya, Fatihah yang dibaca oleh imam. Dalam hadis, kalau kita rujuk dalam kitab adab-adab, ya, adab-adab makmum dan imam, ya, dalam kitab
Hidayatus Salikin, ya, ada menyebut tentang hadis yang berbunyi, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza amannal imam, apabila imam tu mengatakan amin selepas dia baca Fatihah, imam akan kata amin, sebab imam akan dulu, tak boleh dulu daripada makmum, tak boleh makmum dulu daripada imam, ya. Kadang-kadang kita ni dulu daripada imam, kan. Jadi seperti imam, sebab imam berhak baca amin tu dulu. Kenapa? Kerana dia yang membaca Fatihah. Jadi iza amannal imam fa aminu, kita pun beraminlah bersama dengan imam tadi, ya. Kemudian fa innahu man, dia kata sesiapa, fa innahu man wafaqa ta'minuhu, ya, sesiapa yang dia wafaqa ni maksudnya dia menepati, sama, serentak. Orang kata, istilah kita ngam lah, kita katakan masuk tu betul, ya, tak dulu tak kemudian, sama-sama serentak, kan. Waqafa, lebih kurang kita faham maknanya begitulah. Man waqafa ta'minuhu, apabila seseorang itu, ya, dia imam ke ataupun makmum ke, dia amin dia itu bersama dengan malaikat. Ta'minuhu, kita kata malaikat, wa ta'min, ta'minuhu, ta'min malaikat. Malaikat pun kata amin juga. Malaikat kata amin juga, kan? Sama. Kerana apa yang dia dapat di sana? Dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosanya yang lalu dan juga yang lepas, dosa yang akan datang lepas. Itu dosa yang ada. Jadi maksudnya dalam bab mengaminkan imam membaca Fatihah ni juga maksudnya sebahagian daripada pensucian dosa kepada kita. Maka sebab itu banyak fadilat solat berjamaah ni yang dituntut supaya kita dapat solat berjamaah itu. Okey, itu antara tugas malaikat tadilah. Dan tajuk perbicaraan kita ni tentang tugas malaikat, kan? Dan berkaitan, jadi di sana kita dapat tugas malaikat itu antaranya ialah amin, ya, mengaminkan doa yang dibacakan oleh orang Islam, ya. Pertama yang sebutlah hadis ini, iaitu mengaminkan, ya, orang yang mendoakan saudaranya walaupun tanpa pengetahuan saudaranya, ya. Yang kedua, hadis yang kedua yang kita kaitkan dengan perkataan amin ni juga, yang dibaca, yang diaminkan oleh malaikat itu, iaitu hadis yang berkaitan dengan solat berjamaah yang dibacakan oleh imam, surah Fatihahnya kemudian diaminkan. Dan juga ada hadis yang lain yang banyak lagi, ya. Mungkin ada kata kisah mana Nabi naik atas mimbar khutbah, ya, kemudian berkata sesuatu, malaikat berkata sesuatu, kemudian Nabi kata amin, kan. Ada juga ceritanya yang berkaitan dengan itu, kan. Jadi fahamlah kita di sini bahawa kaedah yang kita dapat faham di sini bahawa itulah peranan malaikat, yang mana kepercayaan kepada malaikat ni akan memantapkan, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dasarnya iaitu percaya kepada malaikat, ya, percaya kepada malaikat, kita katakan. Dan di mana malaikat tu diberikan tugas-tugasnya, kita kena percaya diberikan tugas-tugasnya, dan tugas-tugasnya itu khusus. Ada yang solat, ada yang sujud, ada yang mendoakan, ada yang mengaminkan, ada yang mencatatkan, ya, ada yang memanggil-manggil, kita katakan. Kalau bulan Ramadan ada hadis mengatakan malaikat tu memanggil, kita katakan, ya, itu manggil supaya orang tu, ya, datang ke masjid, datang solat berjamaah dan sebagainya. Jadi itu dia kata malaikat, peranan malaikat itu, ya, kepada kita. Jadi berdasarkan kepahaman itu dapat kita katakan di sini bahawa itulah susun atur pemerintahan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya, yang mana dunia ini akan menjadi, kita katakan, tenteram, aman, ya, tenteram, aman berdasarkan kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Antaranya kita katakan tugas malaikat, kita percaya di sini. Tapi kalau kita nak katakan Allah tak perlu kepada malaikat, itu pun jadi boleh kita katakan bahawa Allah itu dia tak perlu apa-apa, kan? Tapi di sini nak ceritakan kepada kita, mengatakan bahawa itulah makhluk yang dicipta, ya, untuk. Jadi begitu dalam pengurusan kehidupan kita ni, untuk selaras kita katakan kehidupan kita ni, mesti susun aturnya begitulah.
Maksudnya kita ada, macam kita hidup berumah tangga, kita katakan anak kita, isteri kita dan sebagainya, semuanya itu kena main peranan, ya. Peranan itu yang akan menstabilkan kita, menstabilkan rumah tangga kita, menstabilkan kehidupan kita dan sebagainya. Okey, tuan-tuan sidang penjamaah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam bab doa ni saya catat sikit, sebab kita banyak bab doa ni, ya. Kadang-kadang hari ini orang lepas semayang dia bangun dia tak berdoa dah, kan. Sebab dia kata doa semayang tu pun dah doa dah, kan. Itu pahaman dia begitu, ya. Tapi walau bagaimanapun dia dituntut supaya kita berdoa. Sebab tu dalam ayat Al-Quran tadi macam disebutkan tadi, ud'uni fastajib lakum, itu menunjukkan Allah menggalakkan kita berdoa, minta, ya. Sebab Allah tak sunyi untuk nak memberi. Kadang-kadang kita ni jemu untuk berdoa. Aku doa dah lama dah tak dapat, jemu lah, kan. Kita doa jemu, tapi Allah tak jemu memberi, menjawab ataupun tak mustajabkan doa kita, kan. Okey, jadi berdasarkan doa ini ada juga hadis yang menyebut lain, iaitu doa silahul mukminin, ya. Doa itu senjata bagi orang mukmin, ya. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang doanya mustajab. Siapa dia? Orang yang dizalimi, ya. Doa itu mustajab, ya. Tidak orang yang dizalimi itu, maka doa mereka itu mustajab, kan. Tak kira lah, ya, dia tu kadang-kadang kita bukan orang Islam saja, mungkin orang yang bukan Islam pun, ya, kalau dia dizalimi maka dia berdoa, ya, kepada sesuatu, mungkin kepada Tuhan dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagainya, maka Allah akan makbulkan doa dia. Jadi seperti mana disebut oleh dalam bab doa ni, sebut oleh ulama, seorang ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia katakan dalam bab doa, tajuk yang berkaitan dengan doa tu, dia kata Abdullah Intaki, ya, dia kata sebab doa ni penting, ya, bagi kita lah. Dia kata doa ni adalah obat, salah satu daripada obat hati, obat hati. Kadang-kadang hati kita ni kadang-kadang kita janji tak mau buat dosa, tapi kadang-kadang buat juga, kan. Begitu, kan. Tapi sini obat hati, hati mungkin tak tentera, mungkin tak sebagainya. Jadi kata ulama ini, kata Abdullah Al-Intaki ini, dia kata bahawa doa juga sebagai salah satu daripada perkara obat yang boleh mensucikan hati kita, ya. Jadi apa yang kita buat hari ini dengan tujuan untuk mensucikan hati kita lah. Kita solat, kita buat amal kebajikan, kita berzikir dan sebagainya, itu dengan tujuan untuk nak membersihkan dosa kita. Dan kebanyakan dosa itu datangnya daripada hati kita. Kadang-kadang orang lain tak terlibat pun. Kalau buat hati ni, kan, orang lain tak terlibat pun, kita sendiri saja. Tapi oleh kerana kita sendiri ni, kita juga berdosa, ya, dengan sebab hati kita. Mungkin hati kita tak jujur, tak ikhlas, itu dosa, kita katakan. Okey, antara dia kata 4, dia kata 5, kata Antiki ni, antara satunya yang disebutkan tadilah, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi antaranya disebut yang pertama ini untuk kita mensucikan hati kita lah, ya. Saya ambil kata-kata ini dengan tujuan kita belajar ni dengan tujuan untuk kita nak membersihkan diri kita daripada dosa kita, ya. Mungkin apabila kita beriman, kita tahu wah ini dosa, ini pahala, ini dosa dan sebagainya. Dengan tujuan itu dapat kita mengelakkan diri kita daripada dosa. Okey, yang pertama dia kata bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini antara obat hati, ya, obat hati kita. Jadi kita kena bergaul dengan orang-orang yang baik-baiklah, orang soleh, ya, ataupun berkumpul dalam majlis-majlis orang soleh. Maksudnya majlis orang soleh ini maksudnya majlis-majlis ilmu lah, ya, yang didatangi oleh orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik, kita katakan. Jadi kita kena sentiasa bergaul, ya, bergaul, kena sentiasa dalam keadaan yang macam itu. Tujuannya untuk mensucikan hati, ya, sucikan hati kita. Saya terpanggil ini, bila saya baca yang ini, saya teringat sahabat kita, ya, sahabat kita rapat dengan saya di masjid ni dulu, iaitu arwah Allahyarham Haji Jani, ya. Dia rapat, ya, dia selalu menceritakan masalah-masalah yang lalu dan sebagainya, ya, kepada saya, diceritakan begini dan sebagainya, ya.
tentang, kita tahulah masa kita muda macam-macam, ya. Dan dia juga seorang bekas tentera, kita kan, ya, muda dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia ni bawa, ya, dia salah satu tugas dia bawa bos dia pergi ke masjid semayang ataupun dengar kuliah. Bila bos dia dengar kuliah di masjid, dia pun duduk dalam kereta, dia dengar juga, kan. Dia hantar bos dia dengar juga. Jadi maknanya dia berkawan dengan orang yang baik dan bergaul, walaupun tak duduk dalam masjid tapi dia dengar dia. Akhirnya terbuka hati dia untuk apabila sampai peringkat umur yang kita kaya matang, yang boleh menyedarkan diri kita tentang apa yang kita lakukan itu, akhirnya sampai akhir hayat kita dapat mendekatkan diri kita dengan masjid, ya. Itu saya terpanggil bila saya baca hadis itu, teringat, ya, saudara kita itu, kan. Dia menceritakan bahawa kalaulah tidak demikian, dia katalah kalau tidak demikian, dia kata tak tahulah ke mana akan jadinya dia kata. Tapi dengan cara begitu, maknanya dia bergaul, berkumpul dengan orang soleh, ya, orang yang baik. Yang kedua, iaitu untuk mengubat hati kita, iaitu suka membaca dan memerhatikan Al-Quran. Kita suka baca Al-Quran. Itu kita digalakkan baca Al-Quran satu hari, mungkin satu ayat pun paling kurang lah, satu muka, ya, baca Al-Quran. Macam kita kat masjid kita, alhamdulillah ada kumpulan-kumpulan membaca Al-Quran dalam WhatsApp, ya. Jadi tidak-tidaknya setiap hari kita mesti baca Al-Quran. Ini dikata untuk membersihkan hati kita. Ini kata Abdullah Al-Antiki ini, ya. Saya sendiri kadang-kadang terlibat dengan grup saya, grup saya, iaitu kumpulan dipanggil Mahadan, ya. Mahadan ni kumpulan lepasan pengajian Maktab Mahmud Al-Ustaz, ya, kumpulan itu. Dan kami ada kumpulan kami, dan kami mesti baca Quran satu hari satu juzuk, paling kurang satu hari satu juzuk, ya. Jadi mana istiqamah lah, satu hari kita mesti habiskan satu juzuk, ya, satu juzuk istiqamah. Saya ada kumpulan itu, ya. Alhamdulillah dah lebih setahun dah, ya, kita buat macam itu, ya, lebih setahun dah kita buat macam itu. Setiap hari satu juzuk, kita kan sebulan kita akan khatam. Adalah dia bagi jadual dia dan sebagainya. Masya Allah, ada bukan satu juzuk, ya, ada yang 3 juzuk satu hari. 3 juzuk satu hari. Saya tak mampulah nak ikut 3 juzuk satu hari, kan. Dia ada yang kumpulan yang 3 juzuk satu hari. Jadi dalam hal ini maka kita boleh buat program-program yang macam ni. Mungkin dalam keluarga kita boleh buat, dalam grup keluarga kita, bukan grup masjid saja, mungkin grup keluarga kita boleh buat, menggalakkan bukan hanya setakat keluarga kita, anak-anak kita. Tak kiralah lama mana nak habis, tu tak apa, kita bagi ruang dia baca. Kadang-kadang sampai sebulan, 2 bulan, satu juzuk pun dia tak boleh habis, kan. Tapi kita bagi peluang supaya dia ingatkan dia. Okey. Itu yang kedua. Jadi kita digalakkan baca Al-Quran untuk mensucikan hati kita. Dan yang ketiga, iaitu membersihkan perut kita daripada makanan yang haram. Ini tak dapat tidaklah, ya. Kita kena pastikan bahawa makanan itu adalah makanan yang halal, ya, bukan makanan yang haram, ya. Mungkin dalam hadis 40 pun ada menceritakan, ya, 15 sebab-sebab yang kita katakan doa seseorang yang disebut oleh Ibrahim bin Adham, seorang ulama Kufah, ya, sebut doa orang-orang yang tak diterima, doa mereka. Kenapa? Kerana satu daripadanya, kerana mereka memakan makanan yang haram dan juga melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, mungkin dalam itu menceritakan Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata tolonglah terima doa saudara kita ni yang doanya sangat panjang, lama dah, ya, sampai nak reput tangan yang dia angkat itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi Musa, mana mungkin aku akan mengistijabkan, mengkabulkan doanya, sedangkan yang dia makan haram, yang dia pakai haram, semua yang ada pada dirinya itu haram. Maka ini merupakan satu perkara yang membatalkan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Kita harap kita jangan, ya, begitulah, insya-Allah. Yang keempat, untuk mensucikan hati kita, iaitu dengan solat malam. Ini sebut, kata Abdullah Al-Antiki ni, maka kita kena sentiasa solat malam, ya, bangun pada waktu malam solat, ya, solat tahajud ke apa, solatlah maksudnya, ya. Jadi kadang-kadang kita terkejut, ya, lebih-lebih lagi bila dah berumur macam saya ni,
Ya, kadang-kadang kerap nak kencing. Ya. Terkejut tu kenapa? Kerana nak terkencing, bangun kencing. Bila bangun kencing tengok dalam pukul 2, pukul 3 tu kan, kita katakan, ambil lah air semayanglah 2 rakaat, tu tidurlah balik kita kan. Itu boleh ambil kesempatan itulah kalau kita nak lah kan. Jadi kalau kita latih, insya-Allah kita akan dapat. Ya, itu. Okey, yang kelima iaitu ini yang disebutkan tadi satu iaitu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu masa mana? Ketika waktu pagi subuh. Ya, waktu pagi kita hendak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika waktu subuh. Sebelum subuh ke, semasa sembahyang subuh ke, selepas solat subuh ke, jadi kita dituntut supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abdullah Al-Niki ni bahawa ia juga merupakan salah satu daripada ubat bagi hati kita, supaya dapat kita bina hati kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dapat kita binakan hati kita ini dalam keadaan suasana yang payah ini, macam dalam keadaan Covid ni payah. Ya, kadang-kadang ya kita katakan ada saudara kita sebelah rumah kita pun payah, susah, ya, kita bantu dia, ya, doakan dia, kita katakan, ya, buat apa sajalah, maksudnya dengan tujuan untuk supaya kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ya, yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan, khususnya kepada ahli jamaah surah Al-Falah, ya. Jadi saya minta maaf lah, ya, kepada khususnya surah Al-Falah kerana tak lama tak dapat online, tak dapat kita buat kuliah online kerana saya ada kemalangan sikit, ya, 3 bulan yang lepas, ya, jadi tak dapat bergerak dengan lebih selesa. Jadi selepas elok ni maka dapatlah bergerak dengan seleka dan dapat kita buat kuliah online ini, ya, seperti mana yang dikendaki oleh Jabatan Agama Islam Selangor kepada guru-guru takmir yang mengendalikan kuliah-kuliah takmir ini. Jadi sebelum itu saya nak ucapkan terima kasihlah, ya, kepada kawan-kawan yang mendoakan kesihatan saya, ya, ketika saya menghadapi kemalangan 3 bulan yang lepas. Jadi kerana doa tuan-tuan lah, ya, maka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya dapat bersama balik bertemu dengan tuan-tuan pada malam ni. InsyaAllah, ya, kita akan teruskan lagi kuliah kita ni dengan pengajian kita ini, iaitu dengan melanjutkan daripada bacaan kitab Mustikah Hadis ini, ya, kitab Mustikah Hadis, iaitu mukadimah dan jilid yang pertama. Kita masih lagi dalam bab beriman kepada para malaikat. Jadi kita hadis yang ke-44. Insya-Allah pada berikutnya kita akan sambung berkaitan dengan hadis yang ke-45 yang membicarakan tentang beriman kepada malaikat juga. Jadi dengan itu minta ampun, minta maaf ada kata-kata yang tersilap, mungkin tersinggung dan sebagainya. Saya minta ampun, minta maaf. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu adalah kelemahan daripada diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.